Pengorbanan yang tak dihargai. Aku kenalkan diri aku sebagai Misaki, berasal dari keluarga yang agak sederhana pada pandangan aku lah. Ibu aku adalah ibu tunggal dan macam yang kita tahu, ibu tunggal ni memang kalau dulu tak disukai orang. Nak-nak lagi yang fikir anak ramai. Itu adalah ibu aku 20 tahun yang lalu. Ibu aku berkahwin semula dengan jejak kepilihan dia setelah aku habis sekolah. Aku ingat lagi masa tu, ibu aku kahwin, adik-beradik dia semua buat hal sendiri. Walaupun jarak rumah kami beberapa tapak je dengan rumah mereka. Ibarat kentut kat rumah aku, rumah mereka yang bergegar. Okey, berbalik pada kisah aku nak cerita. Masa ibu aku kahwin, kakak sulung dia iaitu mak long kami, masa tu dia pergi bercuti. Adik bongsu ibu pula duk bawa mulut dekat majlis kahwin ibu, duk canang yang ini perkahwinan keempat ibu aku. Tak serik katanya nak kahwin lagi. Anak dah ramai, beranak macam kucing. Aku sedih tau bila mereka cakap benda begitu di hari bahagia mak aku. Fast forward, aku anak nombor 2. Kakak sulung aku dan adik yang nombor 3 tamat persekolahan dan result kami tidaklah gempak namun lagi okey dari sepupu sepapak yang lain. Aku ingat lagi, setahun sebelum aku SPM, kakak aku dapat result dan result dia orang cakap okey lah. Dia dapat 4A dari 8 subjek. Kakak aku pergilah jumpa ibu dan cakap dia nak jadi jururawat bilik bedah. Memang misi kakak aku masa tu jelas dengan apa yang dia nak dalam hidup dia. So ibu aku setuju je lah sebab itu kan cita-cita yang baik. Aku pula masa tu baru balik dari kelas tambahan. So aku saja je lah tanya maklong aku kan sebab aku teringat anak dia ada yang sebaya dengan kakak. Aku tegur lah, maklong result kan dah keluar. Ada fikir ke nak ke mana nanti? Tiba-tiba maklong baling penyapu dekat aku. Cakap aku saja nak sakitkan hati dia. Nak menunjuk-nunjuk yang anak-anak ibu aku ni pandai. Aku dah pelik dah kenapa nak marah-marah kan. Salah ke aku tanya. So aku buat tak peduli lepas tu dan aku terus masuk rumah. Tak lama lepas tu aku dengar pula bunyi bising-bising kat dapur rumah aku. Suara Mak Long tengah marah-marah. Aku pergilah tengok. Rupa-rupanya Mak Long aku marah sebab aku tanya result anak dia. Katanya aku ni nak menunjuk dan nak menghina keluarganya. Ibu diam dan senyum je. Benda tu berlalu macam tu je lah. Dan esoknya ibu pesan jangan keluar dari rumah dan jangan tegur saudara mara kami apa-apa lagi dah. Kalau mereka tegur, kita balas je dan terus masuk rumah. So aku dan adik-adik yang lain pun ikutkanlah. Fast forward aku pula SPM dan result aku lagi okey dari kakak. Aku diam dan bagi tahu ibu je lah yang aku nak belajar dalam bidang engineering. Aku nak kerja dalam sektor ONG. Dan ibu macam biasa, iya kan je. Masa tu ibu sudah ditanda oleh kawan baik dia. Sama-sama duda dan janda. Sehari selepas aku melangkah masuk ke Menara Gading, ibu selamat berkahwin. Macam-macam benda buruk aku dengar tentang ibu. Namun nasib ibu aku baik sebab babah baru aku seorang suami dan ayah yang baik. Ibu aku ditatang seperti ratu. Segala kerja rumah dan hal anak-anak, suami dia yang uruskan. Ibu hanya pergi kerja dan masak pada hujung minggu je. Babah pun kerja juga, tapi dia tak benarkan ibu buat kerja rumah. Sekali lagi, ibu dicop membeli nasi kangkang pula kat babah. Babah cakap tak pernah pun ibu buat macam tu. Babah layan baik pun sebab babah pernah kahwin. Dan perkahwinan dia yang dulu tu banyak memberi pengajaran kepada dia. Jadi dia tak nak kesilapan yang dulu tu berulang. Dia kena lebih menghargai isteri dia. Ibu macam biasa, dia diam je. Mungkin ibu aku pendam terlalu lama dan akhirnya ibu jatuh sakit. Masa tu rezeki ibu sebab dia jatuh sakit masa aku betul-betul habis praktikal. Selama setahun aku menganggur dan aku mula mengajar diri aku untuk reda yang aku perlu jaga ibu. Adik-beradik banyak sokong aku dari segi keuangan, emosi dan juga untuk urusan lain. Namun langit tak selalunya cerah. Selama aku jaga ibu, aku mula diracun dengan mulut-mulut puaka di sekeliling. Setiap kali ada kawan-kawan ibu melawat, pasti Mak Long akan jemput mereka naik ke rumahnya pula. Setelah itu, kawan-kawan ibu tak datang lagi melawat ibu. Mereka datang jumpa Mak Long, mulalah ada cerita tak baik yang tersebar. Antaranya, aku ni menyusahkan orang tua aku. Dah habis belajar, tak kerja. Menyusahkan babah aku pula untuk sara adik aku. Menyusahkan babah aku pula untuk sara aku. Adik-adik bawah aku pula diracun otaknya untuk bersikap kurang ajar sesama sendiri. Setiap kali ada orang melawat ibu, Mak Long akan datang ke rumah kami dan cerita dialah yang jaga ibu. Mandikan ibu, suapkan ibu. Orang kampung mula mengata aku. Aku mula berubah, aku memberontak. Aku suarakan pada babah yang aku nak kerja, tapi babah halang. Sebab nanti tak ada siapa nak uruskan ibu. Aku cakap aku tak nak dah uruskan ibu. Aku penat. Walaupun orang cakap besar pahala jaga orang tua yang sakit ni, namun tidak bagi aku. Sebab bagi aku itu adalah azab dunia untuk aku. Sebab aku difitnah. Aku difitnah pukul ibu kerana setiap kali aku mandikan ibu, dia akan menjerit kesakitan. Ibu, dia sakit stroke. Dan itu normal sebab dia sakit saraf kan. Selembut mana pun kita rawat mereka, mereka tetap akan rasa sakit.
Jadi bila aku dituduh sedemikian dan ramai mula percaya, aku mula breakdown. Aku tiada lagi sokongan dari ahli keluarga. Adik-beradik aku pula semua duk pesan aku jangan pukul ibu. Sedangkan aku tak buat pun. Akhirnya benda yang mereka cakap tu terjadi. Aku pukul ibu aku sebab aku penat. Aku ingat lagi masa tu aku tendang ibu aku yang sedang berusaha untuk keluar dari bilik. Ibu masa tu dia tak nak tidur. Aku pula dah terlampau penat dah. Jadi aku perlu rehat dan tidur. Pagi sebelum subuh aku dah bangun dah. Masak nasi, sediakan minum pagi, sarapan untuk baba dan ibu. Waktu subuh pula aku kejutkan adik-adik aku yang masih sekolah. Aku hantar mereka ke sekolah. Ulang alik 3 kali sebab masing-masing sekolah berlainan dan aku hanya hantar mereka gunakan motor. Pukul 8 pagi aku masak air panas pula untuk ibu mandi. 10 pagi selesai uruskan ibu, aku bagi ibu makan, kemaskan ibu. Pukul 11 pagi aku pergi pasar beli barang-barang dapur ataupun pergi bendang cari kangkung, pucuk petik dan apa-apa sajalah ulam yang boleh dibuat makan. Kemudian antara pukul 12 ke 3 petang pula aku ulang alik nak ambil adik-adik balik sekolah dan hantar mereka ke kelas mengaji dan kelas tuition. Pukul 3 petang, aku akan masak untuk makan petang dan makan malam kami sekeluarga. Malam pula, aku urut ibu untuk lembutkan urat-uratnya yang tegang dan bagi aliran darah lancar. Hari aku sibuk, sehingga aku ni kelihatan tua seperti umur 40. Dari usia aku yang waktu tu, baru saja berumur 23 tahun. Aku penat, tapi aku tak kisah pun sebenarnya. Namun, bila dituduh aku pukul ibu dan adik-beradik termasuk babah, percaya, aku jadi sedih lah dan hilang arah. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja. Aku mula cari kerja di kampung. Macam-macam kerja aku buat namun tetap dipandang hina dan macam-macam cerita keluar. Sehingga aku tak tahan lagi dah. Aku pergi jumpa datuk aku yang dah arwah sekarang ni. Aku cakap lah dekat arwah datuk tu, tolonglah nasihatkan Mak Long, jangan kacau aku. Aku nak jaga mak aku, tapi jangan tabur fitnah pada aku. Tapi datuk aku marah aku balik. Dia cakap, itu anak dia. Yang aku tengah fitnah sekarang ni anak dia. Aku tak ada hak untuk kutuk anak dia. Kalau aku tak suka anak dia, aku yang patut keluar sebab ini tanah dia. Aku hanya menumpang. Tapi kalau aku keluar, aku tak boleh jumpa ibu aku dah sebab ibu aku kan anak dia juga. Aku ni orang asing. Itu kata-kata dia untuk aku. Sampai sekarang masih melekat dalam hati hitam aku ni. Jadi aku terus call kakak aku cakap aku nak kerja. Aku tak nak dah jaga ibu. Aku mengadu pada kawan lelaki aku juga yang kini dah jadi suami aku. Aku minta dia tolong aku. Dia bagi duit dekat aku untuk beli tiket. Dia cakap kerja paling cepat nak dapat jika-jika je lah kan. Tapi aku turutkan je. Bilik sewa aku pun dia yang carikan. Selama sebulan aku kerja, dia yang hantarkan. Dan selepas itu selama 2 tahun aku hilangkan diri dan putuskan hubungan dengan semua ahli keluarga aku. Malam yang aku call kakak tu untuk bagi tahu aku tak nak jaga ibu tu, itulah malam terakhir aku jaga ibu. Aku lari dari rumah tanpa pengetahuan sesiapa. Aku tak kisah dah apa nak jadi pun jadilah. Sebab aku dah penat dah. Tak ada orang yang sokong aku, fizikal dan mental. Lepas 2 tahun, kawan lelaki aku tu call babah dan pergi ke rumah aku untuk minta restu tanpa pengetahuan aku. Kemudian babah call aku dan minta aku balik. Aku akur, tapi masa aku balik tu, aku tak tidur pun dekat rumah babah dengan ibu. Aku tidur kat hotel. Aku jumpa dia orang pun bukan kat rumah, tapi kat kedai makan sebab aku pegang kata-kata arwah atuk yang menghalau aku tu. Babah cerita sejak ketiadaan aku, dialah yang uruskan segalanya. Mak Long aku pula, tolong sekejap aja. Dia jadi rimas setiap kali ibu menjerit kesakitan setiap kali mandi. Untuk makan pula, ibu aku suka ludah ke muka orang yang menyuapkan dia. Perangai pelik ibu sejak sakit, meludah makanan ke muka si penyuap. Air liur meleleh, suka menangis panjang masa, menjerit dan dia suka bercakap bohong. Selalu cakap yang dia tak diberi makan padahal dia baru je lepas makan. Kawan-kawan pun mula hilang sebab ibu aku pun dah tak macam dulu lagi dah. Mak Long pula suka buat hal sendiri dan dia tak tolong babah pun. Makan minum babah semua terpaksa urus sendiri. Babah pernah cari aku dan call nombor lama aku tapi tak dapat. Dan atuk aku pula meninggal beberapa bulan selepas itu. Nenek lah yang tolong babah jaga ibu. Adik-adik aku ada yang sudah ke Menara Gading dan bekerja separuh masa. Aku hanya dengar je lah, aku tak masuk campur pun. Perihal ibu pun, aku pernah cakap kat babah, andai babah tak ada, aku akan hantar ibu ke rumah orang tua. Aku takkan jaga lagi. Bunyi macam kejam kan? Tapi mereka tak tahu apa kesannya pada aku selama ni. Aku jadi orang yang sangat negatif dan tak ada perasaan. Aku mula ada bipolar yang teruk, sentiasa terdengar suara mistik dalam otak aku. Aku kena makan ubat penenang sepanjang masa. Aku hilang kebolehan bergaul dengan orang. Hanya dengan suami aku saja yang tahu dan faham aku. Sekarang ni, aku dah mula pulang ke kampung semula. Tetapi harus ditemani oleh suami aku. Banyak lagi sebenarnya aku nak cerita, namun cukuplah sampai di sini. Terima kasih kerana sudi mendengar.